Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sekali lagi join ke rancangan kita, talk show yang kita buat, iaitu Aku Kaya Beriman. Okey, selari dengan apa program kita panggil Corporate Service Responsibilities, iaitu CSR, yang kita namakan dia sebagai kasihnya, dan ini adalah sebahagian daripada program kasihnya. Tapi kali ini kami bukan memberi anda sumbangan barangan, bukannya sumbangan duit, wang, tetapi kita berikan anda, kita menyumbang kepada sumbangan ilmu kepada anda. Okey, follower di Facebook page saya, iaitu page Najib Asadok. So saya berterima kasih kepada anda kerana join kita punya program malam ni. Okey, dan sekali lagi pada sesi kali ni kita bawakan tetamu, dan kita bawakan orang yang bukan calang-calang yang anda mungkin biasa lihat di kaca TV atau social media ataupun dalam YouTube. Dan kali ini kita dapat peluang untuk lebih dekat dengan orang yang kita bawakan ni. Okey, saya pun tak nak buang masa sebab tadi host telah pun beritahu siapakah orangnya, dan saya rasa anda tak sabar. Dan saya nak tanya, adakah anda dah tekan ke belum yuran ni? Program ni kena bayar yuran, mana pula free? Kan? Iaitu bayar dia dengan tekan butang share. Tu je yuran dia, apa orang kata, pengeras dia. Kan, barulah, bukan apa, kita nak menuntut ilmu, kita nak belajar. Jadi nak berkat, kita kena sebarkan dulu kebaikan. Beritahu orang lain. Dan terima kasih pada anda yang telah pun tag kawan-kawan anda. Terima kasih banyak. Okey, sebab belum suruh lagi dia dah tag dah kawan-kawan dia. Terima kasih. Thank you very much. Okey, siapa kat sini dah tak sabar untuk sesi kita malam ni? Dah ready ke ready? Kalau anda dah bersedia, komen kat situ. Sedia, ready. Buku nota dah? Okey, kita juga akan memberikan anda beberapa hadiah, iaitu buku terbaru saya. Okay, yang kita baru lancarkan dalam RPM baru-baru ni, RPM terakhir untuk 2020, iaitu buku Buat Je Segalanya Berubah, yang mengandungi 30 kisah anak murid saya, inspirasi macam mana mereka ni bangkit, macam mana kegagalan yang diorang alami, macam mana dia bangkit semula, apa yang dia telah capai. So story ni, dan kita nak berikan kepada anda malam ni, kita mungkin hadiahkan 10 buku yang terbaru ni. Jadi anda kena ikut arahan dia. Okey, arahan daripada host ataupun daripada nanti adalah arahan yang akan keluar sepanjang FB Live ni. Anda kena follow dan anda dapat buku ni yang bernilai RM99 secara free, percuma. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Tetamu kita pun dah menunggu. Tadi pun saya dah bertaaruf dengan dia, suai kenal. Saya selalu nampak dia berlakon kat rancangan Tanah Kubur, dan saya rasa wow. Okey, dan orangnya macam sempoi je. Okey, follower dia, kalau anda tengok, dia rajin buat soal jawab, Q&A. Okey, di dalam social media beliau. Okey, dan beliau ni adalah orang yang memenangi rancangan Pencetus Ummah musim kedua pada tahun 2014. Masa tu dia bagi tahu saya dia baru balik daripada mengaji lama di luar negara. Okey, beliau adalah graduan daripada Universiti Al-Azhar. Dan saya tanya, macam mana Ustaz boleh berlakon? Dia kata, memang dia minat, passion dia. Dia suka, ada orang berkarya, mungkin dia suka melukis. Tapi ada orang mungkin suka macam berkongsi, kan? Bagi share, bagi talk. Ada orang mungkin passion adalah dengan berlakon, dia dapat kepuasan memberi sesuatu kepada masyarakat di luar sana. Jadi, saya tanpa buang masa, saya nak mempersilakan orang yang kita hormati, yang kita kasihi, iaitu Piu Azman, ataupun dia lebih senang dipanggil sebagai Cik Man. Dipersilakan Cik Man. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Man datang, kan. Okey, alhamdulillah. Ustaz, macam mana Ustaz? Sihat? Perjalanan Ustaz semua okey? Sihat, alhamdulillah. Ustaz, wahyu tu nampaknya kan. Kita gejar sikit. Nampak live ni, betul-betul live ni. Okey. Jadi Ustaz, first kali saya nak ucapkan terima kasih kerana Ustaz sanggup menerima jemputan kami untuk rancangan yang kita baru je lancarkan tahunnya, itu namanya Aku Kaya Beriman. Okey, Cik Man juga ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput. InsyaAllah. Itulah saya dapat kat TV je hari ni, boleh salam lagi. Okey, saya nampak Cik Man dia adalah berlakon. Baru ni saya nampak pula dia berlakon cerita apa, dia jadi Noja Ustaz.
Cik Man. Bilal. Bilal. Sombong. Mula-mula saya tengok macam ingatkan watak baik ni, sekali dia buka mulut macam kan. Nampaknya watak tu, saya baca komen orang, dia kata kalau dia jumpa Bilal tu, dia ikat kat pokok letak kerengga, Cik Man. Kerengga tu biasa kalau Kan, modul dia. Okay, mungkin Cik Man boleh introduce diri lah. Siapakah Cik Man yang sebenarnya dan apa yang Cik Man buat yang dilakukan sekarang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Najib Asado, yang selalu kita nampak di media sosial pun Cik Man ada ikuti juga. Mic tu start rapatkan sikit, orang kata tak dengar. Kan dekat macam buah anggur pula okay, Cik Man. Okay. Okay, Cun. Yang saya muliakan, yang Cik Man muliakan Tuan Najib Asado, selalu nampak dia dekat tepi jalan, dekat billboard besar-besar, kemudian dekat media sosial apa semua, kita pun ada ikuti juga. Dan insya-Allah malam ni ada ilmu yang Cik Man akan ambil daripada beliau dan kepada semua penonton. Okey. Pertama sekali syukur alhamdulillah lah kerana diberikan ruang. Dan setakat perkembangan Cik Man, setakat ini baru saja selesai untuk shoot 13 episod talk show Cik Chat Ustaz, dan seterusnya akan datang, mungkin akan berkampung untuk beberapa drama ataupun telemovie. Wow. Dan juga sedang menunggu untuk rilis filem yang kami selesai shoot di Kedah pada bulan depan rasanya. Doa-doakanlah. Itu movie yang akan tadi Cik Man kata akan ditayangkan di Astro First. Di Astro First. Okay, sebab sekarang PKP kan. Okay. Selebih tu kita program-program ceramah sekarang ni lebih banyak Cik Man buat online lah, secara online yang lain juga. Dan selebihnya Cik Man berada di Instagram lah. Di Instagram kadang-kadang buat IG live. Tu saya nampak tu. Tu kadang-kadang. Ni senang. Selalu Cik Man akan cakap, Meh sini apa soalan nak tanya. Terus dia jawab semua soalan tu. Sebab IG live ni kita faham dia punya warga dia tu warga BBNU kan, budak-budak Naab. Jadi soalan dia tu memang dah, soalan kau dah ada dalam kepala aku dah, ya. Kita dah, sebelum dia tanya tu kita dah dapat agak dah, sebab kita memang dah pusing-pusing situ. Dia berbeza dengan hukum alam di Twitter dan juga berbeza di Facebook yang lebih kepada veteran dan juga perbahasan ilmiah. Kalau Twitter bahasa dia tinggi sangat. Twitter tu tinggi yang itulah. Yang Facebook dia lebih kepada perbahasan ilmiah, ada video-video Tuan Najib Asado, maknanya orang yang betul-betul serius apa semua tu di Facebook lah, ataupun orang kata campur. Cuma remaja kurang di Facebook. Yes, betul. Maknanya orang yang kalau dah matang nampak Cik Man pun memberi pendapat dia tentang social media kat situ. Okay, di IG orang BBNU bawa Naab. Nanti dia dah matang sikit, tapi dia orang cakap kajian terbaru Facebook dia kata 70% orang yang high income earner, maksudnya orang yang berpendapatan tinggi biasanya berada kat Facebook. Ya. Tapi tak mustahil satu hari nanti siapa yang dekat IG, bila dia dah sampai pada level tu, dia dah matang, dia akan pindah juga. Betul. Pergi ke Facebook. Okay, baik. So rancangan yang kita nak buat ni, Cik Man, aku kaya beriman ni sebenarnya adalah kita dedikasikan kepada mereka di luar sana yang menjalankan bisnes. Sama ada mereka ni buat full time ke ataupun secara part time. Jadi kadang-kadang bila orang yang berniaga ni, so ada banyaklah cabaran dia kan, Cik Man kan. Betul. Orang makan gaji ada cabaran sendiri. Mungkin kadang-kadang cabaran nak pergi kerja, mungkin cabaran nak menurut arahan. Bila orang yang bekerja sendiri ni, dia sendiri bagi arahan kat diri dia. Tinggal dia disiplin, tak disiplin, tinggal dia boleh buat, tak boleh buat. Jadi kita banyaklah memberikan soalan-soalan. Mungkin kat luar sana kurang slot-slot yang khas untuk usahawan. Apa yang kami buat ni adalah untuk nak pastikan usahawan ni dia tak lupa diri. Dia kembali apa pun yang dia buat ni, dia akan memberi kebaikan pada diri dia, kepada orang sekeliling dia, Cik Man. Jadi soalan-soalan kita tanya ni pun biasa soalan-soalan kita dapat daripada dia orang juga. Kita kumpulkan dan kita tanya kepada tetamu jemputan kita. So hari ni ada Cik Man untuk menjawab soalan-soalan tu lah, InsyaAllah. Dan kita secara santai ni korang tu jangan serius sangat. Korang selalu tengok Cik Man punya IG kan, tak ada serius-serius Itulah, bukan kau yang mengecam aku selalu. Dia macam dia yang bawang kita tu kan. Kadang-kadang saya pun kena bawang sekali. Okay. Baik, Cik Man, saya nak tanyalah kan, bila orang yang berniaga ni, dah tentu dia bukannya orang yang setakat nak buat duit tu mungkin RM1,000, RM2,000. Mungkin orang yang berniaga ni adalah orang yang bercita-cita tinggi. Kan? Tapi soalannya adalah kadang-kadang dia orang ni pun ragu-ragu tau. Kadang-kadang bila dia post gambar ke pencapaian, ada je lah hater-hater. Tahulah social media, netizen ni
Dia ada satu, kita ni ada 2 warga negara. Satu Malaysia. Satu lagi kewarganegaraan netizen country yang tak tahu siapakah dia punya pemimpin dia. Jadi kadang-kadang mungkin dia share dia ni capai, dia ni macam orang kata nak kaya lah sebenarnya. Okay, jadi sebenarnya salah ke sebenarnya kita ni sebagai orang biasa-biasa, salah ke untuk kita ni nak mencari kekayaan dunia? Okey, kat mana yang Cik Man rasa salah, ataupun kat mana yang rasa sebenarnya benda ni boleh diperbaiki, diperbetulkan? Apa pendapat Cik Man sebenarnya? Bismillah. Okey, apa-apa hal kita akan refer balik kita punya sumber, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang paling seronok bila kita rujuk balik ataupun kita recall balik apa yang berlaku pada zaman Nabi, sebab dia adalah satu bentuk kehidupan yang boleh nampak. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sarankan, apa yang Nabi setuju. Dan Nabi ketika itu sama macam kita, tinggal dalam sebuah masyarakat. Cuma bezanya Nabi tu Nabi lah. Betul. Dia maksum, dan kita pun ada pemimpin sekarang. Dan masyarakat Nabi ketika itu adalah para sahabat yang dijamin syurga. Dan kita lah sebagai manusia yang ada buat kesilapan dan seumpamanya. Jadi Cik Man nak bawa penonton-penonton yang Cik Man kasihi melihat dalam sebuah masyarakat manusia pada zaman Nabi yang mereka itu menjadi acuan kepada kita. Mereka ada buat kesilapan, kemudian apa yang mereka perlu buat ketika melakukan kesilapan. Mereka juga melakukan usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan. Ada yang bisnes dekat pasar. Nabi sendiri pun menerima hadiah. Nabi sendiri pun kalau kita kaji dia punya latar belakang kehidupan, usia ataupun tempoh Nabi sebagai seorang businessman itu mungkin lebih lama berbanding dia sebagai seorang Rasul, sebagai seorang penyampai. Sebab sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul ketika berusia 40 tahun, maka Nabi ketika dia kecil, dia ikut pak saudara dia. Dia bantu isterinya Khadijah. Maknanya meniagakan barang. Start daripada katakan pada umur 12 tahun dan stop ketika umur 40. Berapa tahun tu? Daripada umur 12 sampai 40. Kemudian 40 baru dilantik menjadi Rasul. Yang tu memang fokus. 28 tahun lah kan, 28 tahun. Dia dididik untuk menjadi seorang peniaga, kemudian membantu pak ciknya Abu Talib berniaga, dan dia digelarkan sebagai Al-Amin. Al-Amin ini orang yang amanah. Dan Khadijah pun memperdagangkan barang-barang. Khadijah sebagai seorang hartawan Quraisy, seorang wanita yang hebat dan mempunyai kedudukan yang tersendiri, maka Nabi membantu. Dan antara PA ataupun manager Khadijah adalah Maisarah yang menyaksikan. Dan riwayat menyebut, sebagai riwayat, Maisarah ni lelaki. Sebab tu kita di Malaysia ni Maisarah tu nama perempuan. Tak, Maisarah nama lelaki kalau kita kaji dalam sejarah. Tapi benda tu tak ada masalah lah kalau lelaki perempuan. Dan ramai sebenarnya dalam sejarah hadis ataupun sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahawa Maisarah itu nama yang dipelopori oleh lelaki. Tapi tak ada masalah perempuan. And then Nabi start 40 sampai 63 baginda wafat, 23 tahun Nabi sebagai Rasul. 28 tahun ataupun lebih kurang begitu Nabi sebagai bisnes. Bermakna businessman ataupun dunia perniagaan ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi, dan ia juga boleh dikatakan sebagai sunnah. Ada satu hadis, tapi hadis ini lemah, cuma maksudnya betul. Hadis ini dhaif. Maknanya 9/10 rezeki itu adalah daripada berniaga. Kerja apa baiklah. Abah kau dah pencen polis, abang kau dah pencen askar, yang ni dah pencen cikgu. Lepas pencen buat apa? Bisnes. Yang ni dah berhenti berlakon, bisnes. Sebab dia ada satu bisnes, satu benda yang dia akan berkembang walaupun keadaan kita mungkin tak mengeluarkan, orang kata, dari segi tenaga dan seumpamanya. Tapi perlukan kebijaksanaan dan ilmu. Jadi maknanya hadis itu, sekali lagi Cik Man sebut sekali lagi, hadis itu dhaif, hadis itu lemah, tetapi maksudnya memang serap ataupun dipraktikkan dalam kehidupan. Memang rata-rata ramai, majoriti penduduk dunia terlibat dalam perniagaan. Dulu Cik Man pernah jumpa adik Dajah Nam. Dulu ada satu permainan apa nama yang ada pusing-pusing. Apa nama tu? Dia bisnes benda tu. Kemudian dulu terkenal pomade. Dia bisnes benda tu. Budak Dajah Nam. Sebab tu ada istilah jutawan cilik. Jadi maknanya suasana bisnes ataupun sikap berusaha untuk mencari duit ini adalah sudah menjadi satu sebati dalam kehidupan manusia untuk earn money untuk kehidupan masing-masing. Jadi termasuk Rasulullah sendiri pun menjadikan contoh
Kan kepada hidup baginda yang beliau dibesarkan pun dalam keadaan berniaga. Dalam keadaan berniaga juga. Selain daripada beliau pernah menggembala kambing dan seumpamanya. Baik, boleh ke tidak berniaga atau boleh ke tidak kaya? Maka jawapan itu ada pada diri sendiri. Kita nak kaya tu kita nak bawa ke mana? Sebab dalam agama ni, sama ada miskin ke kaya, kadang-kadang kita bincang orang miskin terasa dengan orang kaya pula terasa dengan orang miskin. Yang pokoknya dalam hidup ini ialah agama menyuruh kita mengumpul pahala dan amalan. Maka kalau misal kata dengan kaya itu menjadi saham untuk pahala, maka itu pilihan kita. Sebab kita tengok ada orang kaya yang tidak beriman ataupun dia berlagak sombong. Itu dalam Quran sebut, Allah rekodkan kisah Qarun dan Fir'aun di dalam Al-Quran. Dia kaya. Adakah kerana Fir'aun bermasalah kita kata jangan jadi orang kaya, nanti jadi macam Fir'aun? Tak, itu perangai dia. Bukan bermasalah pada kekayaan itu. Sebab Yelah, dia itu salah bawa. Itu yang menjadikan kadang contoh yang buruk. Masyarakat tengok, kau nanti macam Fir'aun. Kau akan jadi macam ni, kau jadi macam ni. Tapi kita lupa pula Nabi Sulaiman pun antara orang yang ada pengaruh, harta dan seumpama. Dan pada zaman Nabi sendiri pun Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, ini antara figura-figura sahabat besar Nabi, business minded. Tengok macam mana Osman ketika dia nak beli telaga rumah, nama telaga tu Rumah ataupun Rukmah. Telaga tu owner dia Yahudi. Yahudi ni Tuan Najib tahulah, korang pun tahu Yahudi ni memang dia jual air dan harga memang harga Yahudi. Dia pun Yahudi kan. Tu yang kata harga Yahudi tu kan. Tu yang dekat Malaysia ni muncul. Durian tanam kat mana cik? Raup. Jual kat mana? Puchong. Harga Yahudi. Itu. Maksudnya kita pun faham lah. Bukan kita nak pukul rata tak. Tapi sikap Yahudi dengan kita sebagai umat Islam walaupun tidak keseluruhan. Jadi setiap kali setiap timba nak diambil tu kena bayar walaupun orang fakir miskin di Madinah. Maka Saidina Osman dengan business mindednya, dia nak fikir macam mana nak selamatkan keadaan. Dia runding dengan Yahudi, dia nak beli telaga. Yahudi takkan bagi. Bukan semudah itu. Betul. Maka Saidina Osman main tarik tali. Okey, aku tak nak beli. Tapi kita orang kata half-half. Hari ni engkau punya, esok aku punya. Baru Yahudi tu setuju. Yang penting, telaga ni bukan milik kau sepenuhnya. Dia setuju. Baik. Apa keajaiban yang berlaku dengan kepala otak Saidina Osman ni? Maka pada hari Yahudi tu macam biasalah dia cekik darah. Tapi pada hari Saidina Osman, dia umumkan siapa nak ambil air hari ni, ambillah. Hari ni giliran aku, percuma. Jadi bila percuma, maka orang Islam ataupun penduduk Madinah, dia ambil air percuma pada hari Saidina Osman punya turn, ambil double supaya besok hari Yahudi dia orang tak datang. Tak payah ambil lah. Lama kelamaan tak payah ambil. Lama kelamaan Bijak Yahudi tu rasa situasi rugi, tu. maka dia pendekkan cerita, dia jual terus. Okay, ini salah satu contoh business minded di kalangan para sahabat. Dan ramai sahabat-sahabat yang kaya raya. Mus'ab bin Umair lahir daripada telaga emas. Maksudnya dia lahir tu memang anak VVIP. Tapi akhirnya mati dalam keadaan yang orang kata sederhana. Sebab dia membawa kekayaan itu ke jalan Allah, dan ramai di kalangan sahabat-sahabat yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Jadi kita nak katakan adakah kaya ini salah? Tidak salah. Dia bergantung kepada sikap kita membawa kekayaan itu pada jalan yang Allah redha ataupun pada jalan yang Allah tidak redha. Kan? Okay, nampak tak macam mana kupasan Ustaz. Jadi kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah menjadi contoh 28 tahun berniaga. Okay. Dan dengan itu Ustaz kita nampak, dan ada circle dia pula Ustaz. Kalau kita tengok networking dia adalah juga orang yang berniaga. Betul. Sebab Rasulullah orang yang berniaga. Jadi adakah itu mempengaruhi dia Cik Man untuk dia dapatkan circle-circle? Sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, majoritinya adalah orang yang berniaga. Dan berniaga mereka ni bukan berniaga biasa-biasa. Maksudnya diorang ni adalah pada ketika tu kita boleh katakan mereka ni jutawan. Dan adakah ini membantu untuk Rasulullah ni menyebarkan Islam tu dengan mudah? Okey, kita katakan Islam satu cara hidup dan dia boleh masuk pada semua. Dan dalam pada waktu yang sebab bila kita nak bincang pasal Islam, orang akan fikir ni Islam berpegang teguh dengan Islam. Orang mungkin akan fikir, setengah orang fikir duduk dalam masjid pakai telekung, jangan keluar je, Islam kau bermasalah. Tak. Islam boleh masuk pada semua. Islam boleh masuk pada kelab malam dengan cara dia nak macam mana nak Islamkan hiburan. Contohnya lah kan. Betul. Islam boleh masuk dekat padang bola sepak, Islam boleh masuk dekat pusat snooker, Islam boleh masuk dekat shopping kompleks, semua pusat-pusat pakaian. Maka Nabi membawa agenda Islam sebagai cara hidup.
Bukan Islam tu semata-mata dia semayang sujud, kemudian keluar daripada masjid mungkin dia mengata orang ataupun meminta-minta, tak nak berusaha. Maka sebab tu dengan agama yang Nabi bawa ini, maka Nabi berdakwah. Nabi sebagai seorang ketua keluarga, okey, Nabi sebagai seorang sahabat yang bergurau dengan sahabat-sahabatnya, dan Nabi juga seorang lelaki ataupun suami yang pergi ke pasar-pasar. Maka bila Nabi dapati ada di kalangan manusia yang menjual buah busuk letak bawah, buah yang okey letak atas, Nabi seluk tengok, buah busuk dekat bawah ni menipu ni. Maka Nabi sebut man ghasyana, man scammer, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Nabi seluk tu. Jadi sambil-sambil tu Nabi berdakwah. Nabi bukan kata engkau ni bila buah kau dah busuk ni kau tutuplah kedai, tak. Mana bisnes tu tak salah, kedai tu tak salah, tapi yang salah sikap dia yang nak menipu. Maknanya bila orang cedok buah tu dengan busuk-busuk tu sekali, dia akan tercedok. Sebab nampak yang bahagian atas tu buah-buah yang elok-elok. Maka itu benda itu, walaupun benda yang simple berlaku dalam kehidupan Nabi, tapi sebabkan dia Nabi, maka benda itu menjadi satu panduan kepada kita. Dalam bisnes apapun tidak boleh ada unsur penipuan. Yang tu bab buah. Yang ni pula mungkin zaman sekarang ni online, jual beli kereta, tanah, hartanah dengan rumah dan seumpamanya. Maka apa yang berlaku pada Nabi itu bukan kita tengok semata-mata Nabi berinteraksi dengan kes buah, tapi sikap penjual yang menjual buah dengan cara menipu. Maka menipu tu tidak boleh berlaku dalam mana-mana bisnes dan pada mana-mana jiwa seorang usahawan. Kan, jadi maksudnya kalau kita berniaga ni, benda yang paling penting adalah kita kena jujur. Okay, jujur, amanah dalam kita nak deliver, nak bagi yang the best. Okay, dalam masa yang sama juga Cik Man, sebab kadang-kadang kita ni rasa kalau kita dengar, kita belajar kan, kita ni nak ada tanggungjawab. Bila kita dilahirkan di dunia, kita datang dengan tanggungjawab. Jadi kita lahir ni bukan kalau kita buat bisnes tu kerja ni buat bisnes je, sampai tak tengok family. Betul. Tak bergaul dengan jiran. Esok lusa yang akan kapankan kita, yang mungkin solatkan jenazah kita bukan follower Facebook. Betul. Bukan follower IG. Dia pun tak boleh nak datang. Yang akan datang adalah jiran tetangga kita. Jadi bagaimana usahawan ni yang berniaga ni boleh nak jadikan bisnes dia ni sebagai satu macam, yang saya suka bila Cik Man cakap, Islam is the way of life. Jangan anggap Islam hanya pergi masjid, solat, baca Quran, tetapi tidak gunakan peluang dalam bisnes ni untuk berpesan-pesan. Ataupun mungkin kalau mereka ni adalah founder ke, HQ ke, mungkin dia boleh gunakan peluang tu untuk dia mempengaruhi orang. Macam mana Rasulullah dan para sahabat ni tadi yang berniaga, dia menjadikan ni tadi macam perniagaan ni untuk menyampaikan Islam tu dengan lebih mudah. Jadi apa pesanan Cik Man kepada mereka yang berniaga di luar ni, supaya boleh menyampaikan berpesan-pesan, dan insyaAllah besok kita pun meninggal, at least bila Allah Ta'ala tanya, lepaslah tanggungjawab kita. Betul. Baik, pesanan juga untuk diri Cik Man sendirilah sebenarnya. Nabi ada sebut dalam satu hadis, iqtanim khamsan qabla khamsin. Kejarlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Okey, antara perkara yang disebut ialah kejarlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Antaranya ketika waktu berduit, ketika waktu kita kaya, sebelum mungkin datang nanti ketika kita fakir. Okey, kita tidak mengharapkan kita fakir lah, tapi yang paling penting dalam hidup ini kita mengharapkan kita ada ruang untuk berlaku baik. Kita tak katakan bahawa miskin itu satu kehinaan, fakir itu satu kehinaan, tidak. Sebab yang menentukan nilai seseorang itu ialah bagaimana dia boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dalam situasi apapun dia sedang berada. Sebab tu Tuan Najib, ada satu perdebatan di kalangan ataupun perbincangan di kalangan ulama disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi, antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana satu lebih utama dan lebih mulia? Sebab nanti kan jawapan dia tu. Bila kita kata orang mungkin satu kelompok dia akan menangkan orang miskin yang bersabar lebih mulia. So adakah seolah-olah macam Islam mempromosi kepada kemiskinan? Ataupun betul, orang kaya pula kata tak, golongan kaya yang bersyukur lebih mulia, orang miskin terasa. Islam bukan agama yang membuatkan orang lain terasa tanpa sebab. Maka Ibnu Taimiyah jawab apa? Kedua-dua tak utama. Yang paling utama manusia bertakwa.
Itu jawapan Maksudnya Ibnu bukan Taimiyah. situasi orang kaya pun bukan tadi, yang miskin tadi Yang pun miskin tidak. pun bukan Yang juga. penting dia ambil tengah-tengah Tengah-tengah takwa. takwa. Sebab Oh. apabila berkumpulnya miskin takwa dengan orang kaya takwa, mereka satu level. Okey, maaf tadi kita ada sedikit teknikal. Tahulah Ustaz kan kadang-kadang ni Yelah. cabaran ni. Jadi kita minta lah penonton-penonton doakan supaya line internet malam ni stable. Okey, tadi yang Cik Man bagi tahu tadi kan tentang istidraj. Maksudnya jangan sampai tadi kita kaya jangan hina orang miskin. Orang miskin pula jangan saling bermusuhan pula dengan orang kaya. Dan bagi yang kaya ni pula tak kena ingat jangan sampai yang kaya yang patutnya jadi nikmat tetapi bertukar kepada menjadi istidraj. Boleh Cik Man bagi tahu apa maksud istidraj kat itu supaya penonton yang menonton malam ni tak terpesong ke kancah tu. Istidraj ini secara mudahnya ialah kemewahan ataupun kekayaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang menderhaka, bukan sebab redha dan kasih, tapi untuk merosak, bukan Allah, kita tak kata Allah, tapi untuk menjauhkan lagi dia daripada Allah. Semayang tak, melawan mak kuat, gaji makin lama makin naik. Tak pernah sujud, tapi exam flying colours. So, benda tu kita akan rasa kau tengok. Bahaya juga tu Cik Man. Kita takut, kita memang Bahaya tu, takut. Masya-Allah. Nauzubillah. termasuk Kita Cik Man doa yang janganlah. Kita sama-sama lah betul, jangan. betul, kita ambil muhasabah Nauzubillah. kat situ. Ha. So maknanya kita kadang-kadang sampai satu masa dia boleh keluarkan satu perkataan, alah kau sibuk lah kau semayang kan. Semayang markah kau macam tu juga, kau tengok macam aku. Bila dia dah buat compare macam tu. Walaupun aku tak semayang, bila dia dah tukar sahaja walaupun kata sendi, kata hubung tu, habis dah. Kecuali sampai satu masa hidayah tu datang dekat dia, ya Allah, yang tu insya-Allah. Maknanya kita ni senakal macam mana pun, tapi sampai satu masa bila kita rasa kita bersalah, insya-Allah tu Allah nak dekat dengan kita lah tu. Betul. Okay. So saya nampak kat situ you all ni masih boleh follow ke boleh follow ni apa yang diperkatakan oleh Cik Man. Jadi kita nak benda macam ni, macam kita nak kena selalu nak review diri kita ni ataupun nak muhasabah, melihat balik. Sebab kadang-kadang bila kita dah berniaga, dia ada dua keadaan juga tau. Terutama bagi sekarang ni usaha ni ramai berniaga ni anak muda. So saya tengok follower Cik Man pun orang muda, BBNU tadi tu. Diorang pun kadang-kadang selalu Cik Man minta review. Memang ramai yang muda-muda macam bukan tu. Bandar Baru Nilai Utara budak-budak bona up. Jadi bila budak-budak bona up ni Cik Man, kadang-kadang bila dia berniaga ni Cik Man, ada juga situasi yang dia berhadapan macam ni. Ada situasi mungkin dia buat berniaga ni tak jadi. Apalah, kenapalah aku dah buat macam-macam, aku dah solat. Puasa suruh puasa. Tapi aku tengok ada kawan aku ni puasa tidak, semayang tidak, bisnes jadi. Yang tadi macam Cik Man kata mungkin berlaku kat istidraj, tapi tak semua BBNU ni tahu benda tu. Dan dia pula rasa macam tak adil betul Allah Ta'ala ni. Aku buat macam-macam tak dapat. Macam mana pula Cik Man kita nak menangani kepala otak yang macam ni? Sebab tu ayat yang pertama sebut yang turun kepada Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca tu sebagai salah satu sumber ilmu lah. Membaca. Tetapi maknanya Islam memang menyarankan supaya penganut dia berilmu. Tapi berilmu biarlah dengan tauhid. Berilmu biarlah bersama dengan Allah. Ya Allah. Sebab ada orang berilmu tapi dia abaikan Allah, maka dia mendabik dada dengan ilmu yang dia ada. Termasuk juga bisnes, salah satu daripada bidang yang dipelopori oleh majoriti manusia, maka perlukan kepada ilmu. Rujuk kepada orang-orang yang terdahulu yang sudah ada ilmu dalam bidang itu supaya kita tak sesat. Apa-apa pun memang kena ada ilmu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, sama tak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama. Maka lu fikir sendiri. Belajarlah. Adik nak cebur bidang apa? Bahagian bomba. Maka belajar tentang bomba. Yang ni electrician, belajar tentang elektrik, masuk college vocational. Yang ni business, belajar tentang business. Sebab dalam ayat yang lain Allah sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang spesialis, kepada yang pakar mengikut bidang yang kita nak ambil sekiranya kita tak tahu. Cuma bila ilmu ni semua, kita kena tahulah sumber mutlaknya siapa? Daripada Allah. Ya, daripada betul. Quran.
Allah Betul, sebut dalam betul. Quran tentang perniagaan, Allah sebut dalam Quran tentang architecture, dalam Quran Allah sebut apa dia, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang menipu dalam timbangan. Dia bisnes, dia pergi tukar jarum timbang, baru letak sikit, harga dah mahal, tengok dah berat dah. Contoh begitu. So Masya ini Allah. tata cara di dalam soal bisnes yang Allah sebut salah satu prinsipnya. Maka ketika kita berbisnes, kita mesti meletakkan bahawa yang menguruskan kerja kita berbisnes itu adalah Allah. Apa-apa yang berlaku pun kita kaitkan dengan Allah. Sebab kita katakan, saya dah ikut cara dia, tapi kenapa saya tak kaya-kaya? Contohnya lah kan. Betul. Kita kena kaitkan dengan Allah. Sebab Allah bukan saja semata-mata nak melihat keuntungan kita dari segi material itu, tapi Allah akan melihat sikap kita bersabar. Yang tu Allah dah bagi gaji dah tu. Allah dah bagi gaji dah tu. Dan adalah hikmah-hikmah yang tertentu. Walaupun dia belum untung lagi, belum tibalah masa dia nak beruntung, Allah nak tengok dia berusaha lebih, maka kesabaran dia sepanjang nak membina empire bisnesnya itu, Allah bagi dia gaji kesabaran dulu. Dia dah dapat gaji pahala berbanding gaji duit yang dia akan dapat mungkin lewat. Tu satu poin tu. Maksudnya dia diuji, Allah Ta'ala nak bagi pahala lebih dulu sebelum Allah Ta'ala nak beri pula kejayaan pada bisnes dia. Macam tu Cik Man. Sebab sepanjang yang dia gagal tu, dia akan membina hati dia mungkin tawaduk. Bila dia dah kaya, dah sesuai untuk pegang duit, dia jadi orang kaya yang infak, yang sedekah. Sebab kalau dia rasa sangat berharga benda dia dapat tu kan. Compare kalau buat-buat senang jadi. Senang jadi. Tapi yang kita risau yang Cik Man sebut tadi, istidraj. Itu yang kita risau lah. Kita risau amat. Okay. So saya nampak soal jawapan-jawapan yang padu tadi daripada Cik Man kan. Saya harap penonton you all dapat sesuatu ke? Kan? Take note betul-betul. Sebab kita berniaga, kita nak berjaya, kita nak kaya yang berkah, yang Allah Ta'ala redha. Dan anda pun pernah ingatkan, saya selalu pesan kat diorang Cik Man kalau dah FB Live pagi-pagi, saya cakap dengan diorang bahawa Allah Ta'ala tidak akan beri apa yang kita nak. Allah Ta'ala beri ikut kelayakan. Kalau contoh di PMR, dia ada gaji layak berapa. Kalau di SPM, dia dapat lebih. Tapi kalau dia ada ijazah, dia ada master, of course dia akan dapat lebih tinggi lagi ganjaran. Jadi kita nak bercakap lagi lepas ni. Okay, you all okay ni? Kita akan sambung lepas ni sebab kita akan pergi kepada berehat sebentar untuk kita punya memberi laluan kepada pesanan penaja ni. Okay, dan lepas ni saya nak anda stay ni sebab ni pesanan penaja ni pun penting. Mungkin ada video ke apa yang tim saya nak berikan kepada anda. Okay, dan kita akan sambung kembali ke rancangan Aku Kaya Beriman selepas ini. Okay, biasa orang kat jalan panggil saya Roy. So sebelum ni kita banyak job, kita banyak buat job boleh siang malam semua ada. Tapi sejak kebelakangan ni sangat perit lah sekarang, musim sekarang ni. Sejak pandemik ni kita masih kantoi je. Susah nak cari makan sekarang. Sebab tu lah, kita orang pun terkesan. Okay, sebab kita orang sebenarnya cuba dah banyak kali nak masuk pecah rumah orang, tapi orang semua stay kat rumah. Betul. Okay, siang, malam pun sama juga. Okay, so kita orang pun tak dapat nak buat apa. So kita orang terkesan daripada pandemik ni. Betul. Dulu kita sangat senang lah kan. Sejak COVID ni, semua orang ada rumah. Asal masuk rumah ada orang, malam ada orang, siang ada orang. Kadang-kadang kita tak tahu nak pilih waktu bila. So bila dah pandemik ni, kita orang cuba juga pergi luar bandar, kita orang cuba pecah masuk homestay, tapi tak boleh buat apa juga. Still ada orang. Betul. Adakah kita orang rasa kita orang ni jahat? Tak. Sebab kita orang rompak orang-orang kaya, macam Robin Hood. Okey, merompak rumah orang kaya dan bagi pertolongan dekat orang-orang miskin. Macam kita orang. Kita lah orang miskin tu. Betul? Kita orang bukan penyamun. Sebab cuba tengok kalau disebab kita orang bekerja sebagai penyamun So bila berlaku macam ni, kita sebenarnya sedang membuka peluang pekerjaan dari segi security, okay, door lock, okay. So kalau kita berhenti menyamun, peluang pekerjaan untuk security apa semua akan terpadam. Dah tak ada dah. Ya.
Sekarang ni kalau kita tengok pun sekarang peluang pekerjaan dekat luar sana pun sangat-sangat terhad. So ini masalah kan, disebabkan kami ada cakap pekerjaan yang kami buat ni menyebabkan security peluang pekerjaan dibuka. Kalau nak cakap kami pernah kena rompak ke, rumah kami kena rompak ke, barang kami pernah hilang ke, kami rasa tak pernah. Sebab ni bukan rumah kami. Janganlah serius sangat. Kita nak buat suka-suka je. Dah nampak muka kan? Tapi mesejnya adalah menunjukkan bila berlaku pandemik ni ramai yang terkesan, especially untuk perniagaan. Betul. You all kena cari solution. Dan untuk pengantuan anda, okey, kalau anda betul-betul nak onlinekan bisnes anda, kami sediakan kelas untuk anda untuk onlinekan bisnes. Nilainya adalah RM499. Tapi kita nak bagi kelas ni secara percuma. Kan? So apa yang bakal anda belajar, anda akan cakap dapat result. Okey, so yang pertama, kami akan tunjukkan kepada anda macam mana anda nak onlinekan bisnes anda. Yang kedua, macam mana kita nak tarik ribuan pelanggan. Yes, gunakan Facebook. Yes, betul. Lepas tu yang ketiga, macam mana cara nak pukau pelanggan dengan ayat-ayat kita. Yes, ayat-ayat power supaya you dapat naikkan sales dengan lebih cepat. Betul. Okey. So kena ingat, matlamat tidak menghalalkan cara. Okey. So cari solution. Kami bersedia untuk bantu anda daftar untuk onlinekan bisnes anda. Dekat mana Yan? Di www.naktarikpelanggan.com. Alright, kita jumpa nanti dalam program onlinekan bisnes anda. Nama aku Roy. Salah. Nama aku Joy. Roy salah lagi. Joy kau Roy. Ini bukan rumah kami. Kesilapan kita adalah ramai usahawan ni yang dia suka sangat, dia terlampau gelojoh nak jual barang. Terlampau cepat sangat, dia tak ada fikir benda lain nak menjual barang. So saya pangkal kat sini, kita tak nak gelojoh nak menjual. So bila saya kata kesilapan, saya akan terus ajar benda yang betul. So apa kita nak buat dalam komunikasi? Benda yang betul adalah kita mesti banyakkan untuk nak bantu pelanggan kita. So, ramai orang sedia sangat nak menjual, tapi kita patutnya, macam kalau anda dengar banyak perkataan saya kata saya nak bantu anda, saya nak tolong anda. Apa perasaan anda? Apa perasaan you all bila dengar saya kata saya nak bantu, saya nak tolong, saya nak bantu, saya nak tolong, tanpa ada saya nak jual apa-apa pun? Lagi lama anda duduk dengan saya, sebenarnya anda akan faham lagi banyak benda. Okey, kita kembali semula bersiaran di rancangan Aku Kaya Beriman bersama Encik Man. So seperti anda lihat tadi, itu adalah video kita punya program yang kita nak jalankan ni. Sebab Encik Man, kita nak masuk 2021. Jadi kita nak betul-betul menyediakan usahawan di luar sana, dia betul-betul faham. Macam tadi Encik Man kata, kalau tak faham tanya pada yang pakar, tanya kepada mereka yang tahu. Jadi kami nak berikan lebih kurang 10,000 seat percuma untuk mereka ni hadir ke program onlinekan bisnes anda, ya, dengan topiknya kuasai Facebook 2021. Sepatutnya dia orang ni kena bayar beratus juga kalau nak bayar. Tapi kami berikan secara percuma. Okay, yes, free, tak ada bayar apa-apa pun. Just pergi masuk, dapat e-book, dapat workbook, dapat segala bagai lah yang kita bagi kat dalam tu di naktarikpelanggan.com, kan. Semoga benda ni dapat bantu lebih ramai lah usahawan di luar sana supaya dia dapat jalan yang betul.
Okay, so boleh kita sambung ni Cik Man? InsyaAllah boleh. Saya rasa Cik Man dia memang ready ni. Dia soalan kalau ikutkan saya ni baru soalan warm up. Saya tengok kalau kat IG Cik Man tu soalannya banyak. Itulah tu tak terjawab. BBNU kan. Tak Tapi soalan terjawab. saya mungkin sedikit tinggi sikit Yelah, lah. InsyaAllah. Kan, okay. Ada orang cakap lah Cik Man, tak tahu ni ini sohe ke tak sohe ni. Dia kata, dulu saya pernah tu orang pesan, Jip, kau jangan kaya, kau nanti masuk syurga merangkak. Macam mana tu Cik Man? Saya takut juga tu. Risau juga. Betul ke merangkak ni? Jadi siapa yang nak bayar zakat? Yahudi bayar. Maknanya kita kata kalau orang Tu sembang Islam gajah terbang Cik Man. Sembang gajah terbang orang cakap. kalau orang Islam tak kaya, siapa nak bayar zakat? Jawab soalan itu dulu. Dan salah satu daripada kewajipan ataupun yang menjadi syiar dalam agama kita adalah pembayaran zakat. Maknanya kita akan tengok bila seseorang itu diberikan ujian ataupun nikmat harta, kita akan tengok kesudian dan kesanggupan dia untuk berkongsi apa yang dia ada. Walaupun dia boleh beralasan ego, aku penat-penat cari, kenapa tiba-tiba nak bayar zakat? Maka itu ada kaitan dengan keimanan sebab ada unsur kepatuhan kepada Allah. Maka sebab itulah kaitannya dengan kejayaan abadi. Dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat pertama, qad aflahal mu'minun, confirm pasti berjayalah orang yang beriman. Jadi ciri-ciri berjaya itu dia mesti iman. Bukan sebab dia 10 A1 SPM, tak. Bukan sebab dia ada 7 tingkat rumah ke tidak, tapi dia mesti ada iman. Maknanya kekayaan-kekayaan material yang dia ada, kemudian dia hiasi dengan keimanan, maka dia merupakan orang berjaya yang sebenar, yang hakiki. Kemudian Allah sambung ayat yang kedua, ciri yang pertama sembahyangnya khusyuk. Kemudian ayat yang ketiga, ciri yang kedua yang tak terlibat dengan perkara yang sia-sia. Kemudian ciri yang ketiga, ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat. Walaupun ada tafsiran yang lain selain daripada membayar zakat, ada yang mengatakan di kalangan pentafsir mengatakan dan orang-orang yang membersihkan hati. Sebab bila sebut zakat ni maksudnya suci. Zakat tu, perkataan zakah maksudnya menyucikan. Jadi menyucikan harta dengan bayar zakat, menyucikan jiwa mungkin dengan bertasbih. Tapi dalam waktu yang sama kita boleh kompromi, seseorang yang sudi mengeluarkan zakat, sudi berkongsi kekayaannya dengan orang miskin, dalam waktu yang sama dia juga membersihkan jiwanya. Sebab dia tak belagak dan dia pun tidak sebagaimana Qarun yang bila minta untuk berinfak, maka dia mendabik dada mengatakan apa yang aku ada ni semua daripada kebijaksanaan aku. Walaupun kalau kita tengok huraian, Qarun ni dulu miskin, tapi bila Allah bagi dia kekayaan dengan emas permata yang dia ada, akhirnya dia mendabik dada. Itu. Kemudian kita nak tengok bahawa apabila seseorang itu dengan kekayaannya dia boleh membina jiwanya kerana ada sifat keimanan. Dia boleh membina jiwanya kerana ada sifat keimanan. Jadi kita tak katalah bahawa bila kata Nabi ni dia nak orang kaya ke Nabi nak orang miskin. Sebenarnya bila kita kaji balik hadis Nabi, ada satu waktu Nabi menyuarakan kebimbangannya kepada orang kaya, takut nanti berlaku sebagaimana orang kaya pada zaman dulu, Qarun dan Fir'aun. Ada waktu pula Nabi bimbang tentang kemiskinan. Jadi Islam ni nak kita kaya ke miskin? Jawapannya, Islam nak kita bertakwa dalam apa jua situasi. So kalau kita kaya, kita dah faham dah kenapa, apa yang perlu kita buat. Dan kalau kita miskin, contohnya kita ditakdirkan sekarang ini sedang miskin, yang pertama sabar, yang kedua berusaha untuk jadi terus lebih kaya. Anda kata benda itu mungkin statik begitu, maka kita ambil motivasi daripada hadis Nabi, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan itu dengan kaya jiwa. So benda tu boleh saling kompromi. So tidak betul lah yang mengatakan bahawa Islam tidak menggalakkan kepada kekayaan ataupun Islam memandang negatif kepada kaya. Yang Islam pandang itu adalah sikap ataupun unsur-unsur negatif kekufuran yang berlaku di sebalik kekayaan itu. Kekayaan yang tak boleh membina keimanan dia. Ada orang miskin yang bermasalah dan ada orang kaya yang bermasalah. Ada orang miskin bertakwa, ada orang kaya yang bertakwa. Yang Allah nak daripada apa jua situasi kehidupan kita itu adalah sifat takwa itu sendiri. Okay, so boleh faham tak tu? Okay, Allah Ta'ala nak kita takwa. Tapi saya suka point, maksudnya macam mana pun kita tak boleh give up.
tak boleh nak putus asa. Cik Man, kita tetap kena berusaha. Sehingga Allah Ta'ala akan beri. Dan mungkin Allah Ta'ala kadang-kadang mungkin ada setengah orang rezeki dia cepat. Ada rezeki orang tu kadang-kadang lambat. Mungkin ambil masa bertahun. So kat situlah yang tadi macam Cik Man kata, bila kita berniaga, saya suka point tu. Kita kena kuatkan pada kita punya tauhid kita. Betul. Kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala yang satu. Maksudnya kalau kita belum dapat benda tu, mungkin kita belum layak. Mungkin adalah benda-benda Cik Man kan yang menjadikan seseorang tu belum layak nak dapat daripada Allah tu. Macam mana tu? Bila Tuan Najib sebut macam tu, Cik Man teringat satu ayat surah Asy-Syura, adik-adik boleh penonton boleh tengok. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Kalaulah Allah membentangkan kepada mereka, kepada kita, kepada manusia rezeki kemewahan, nescaya mereka akan buat kerosakan dengan kaya itu. Maknanya kalau Allah bagi dia kaya, Allah tak nak bagi dia kaya tu ada hikmahnya. Kadang sebab kita ni manusia, kita hamba, kita terfikir kenapalah aku tak kaya-kaya ni kan. Allah tahu kalau kau kaya kau buat apa. Itu satu. Walakin Allah sambung, walakin yunazzilu biqadarim masya. Maknanya dan tetapi Allah menurunkan kekayaan itu ataupun nilai harta, nilai apa kemewahan seseorang itu, dia nak miskin ke sederhana ke, dengan nilai yang Allah sendiri nak. Biqadarim ma yasha. Maknanya dengan kadar, dengan nilai yang Allah sendiri kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kerana Allah sangat teliti dan mengetahui hambanya. Jadi kita jangan buruk sangka lah dekat situ. Adalah nilai motivasi. Sebenarnya bila kita tak boleh nak insecure ataupun nak comparekan, sebenarnya itu kesilapan kita. Saya bisnes sudah 20 tahun tak kaya-kaya, yang dia pula baru 2-3 tahun cepat kaya dari segi harta. Sebenarnya dalam 20 tahun itu bukan maksudnya mungkin kita mengikut sistem yang betul, tapi Allah nak didik ataupun nak bagi sesuatu yang lain. Yang akhirnya mungkin ada kita akan bahagian kaya. masing-masing. Yes, lah. bahagian masing-masing. Cuma bahagian tu yang kita kena faham. Bahagian pahala bersabar, pahala dia berusaha. Betul? Kan. So pasti dan insya-Allah Allah Ta'ala tu tidak akan mungkir pada apa janji yang dia dah janjikan pada kita. Okey, jadi ada juga situasi macam ni, alang-alang kita nak tanya kan, Cik Man ada kat sini, bagi anda, kebanyakan diorang ni adalah peniaga. Boleh tak anda semua komen kat dalam ruangan komen tu? Boleh tak? Okay, saya nak tanya you all lah kan, you all ni berniaga apa? Sebab kita nak tengok tu. Mungkin ada yang berniaga makanan lah, buka restoran. Kadang-kadang dia orang ni macam-macam. Ada bisnes yang macam jual tudung, ada yang sekarang wanita pun boleh jual truck pick up. Ada anak murid kita di Sarawak boleh jual truck pick up. Top nombor 1 Malaysia. Ada yang buat jual produk kencing manis lah. Ada macam-macam produk dia orang ni jual. Kreatif lah. Kreatif. Tapi paling banyak jugalah Cik Mas saya nampakkan adalah yang berniaga produk kecantikan. Ataupun produk kesihatan. Mungkin ada yang nak putih gebu. Ada yang nak cantik. Orang perempuan macam Cik Man kata, dia fitrahnya wanita ni turun kat dunia ni dia nak cantik. Cantik, berhias lah. Dia nak berhias. Saya pernah nampak Cik Man ada bagi tahu dalam YouTube. Okey. Tapi macam mana pula kalau berniaga tapi dia ni macam kadang-kadang macam saya kalau dia orang datang kelas kan, macam kita faham bukan semua orang adalah faham tentang agama. Tapi yang saya faham, Islam sentiasa beri peluang kepada orang di luar sana untuk dia berubah, untuk dia jadi hamba yang baik. Sebab kadang-kadang yang percaya macam ni tau Cik Man. Oh, aku kalau nak jual produk kecantikan ni aku kena tunjuk semua tubuh badan aku. So aku nak buktikan pada customer, oh bisnes aku ni, barang aku, produk aku jadi. Tapi kita tengok Cik Man, ada juga kawan-kawan kita, anak murid yang pakai niqab, tunjuk biji mata je. Pun boleh lagi buat duit lagi banyak daripada yang tunjuk semua benda tadi. So macam mana, kita tak nak salahkan you all lah yang berniaga macam tu, jangan risau. Ni bukan menghukum, nanti ada pula kita kata apalah dia berniaga macam ni, ni mesti neraka. Kita tidak boleh menghukum manusia. Kita bukanlah pendakwa raya. Yang kita nak menjadi adalah kita nak pendakwah, nak bagi tahu pada mereka. Jadi apa pesanan Cik Man bagi yang berniaga macam ni, yang mungkin tak tutup aurat ke, yang mungkin dedahkan, apa implikasi dia kepada hidup? Kenapa tak naklah dia orang tidur nanti dalam keadaan tak tenang pula malam ni? Pertama sekali ialah satu kejayaan untuk kita ataupun untuk sesiapa yang dia terdetik dalam hatinya untuk buat perubahan dan dia tidak melihat bahawa bisnes itu bukan semata-mata untuk dia mendapatkan habuan material semata-mata. Itu satu kejayaan. Betul. Mungkin selama ni dia dapat banyak duit hasil daripada perniagaan dengan cara yang salah, tapi sampai satu malam waktu dia tidur tu dia terfikir betul ke tidak. Itu dah satu kejayaan dah.
Betul. Walaupun mungkin selepas itu bila dia ikut SOP yang agama suruh tu, mungkin dia rasa macam tak ada orang beli aja mungkin. Tapi sekarang ni kita kena faham, sebab tu sebagaimana yang Cik Man sebut tadi, bahawa dalam proses kita membina empayar perniagaan, kita sedang membina diri kita sebagai seorang hamba. Apabila kita meletakkan satu konsep bahawa rezeki Allah bagi. Rezeki Allah bagi. Betul. Ada satu kisah yang dalam Quran Allah sebut kepada satu kaum, jangan memancing pada hari Sabtu. Maknanya jangan cari ikan pada hari Sabtu. Kenapa tu? Maknanya itu arahan Allah lah pada diorang. Oh, okey. Tapi kebetulan hari Sabtu itulah ikan melambai-lambai. Ujian kat kita. Banyak pula ujian yang meloncat. Hari Sabtu itulah ujian melambai-lambai. So, bila dia memfokuskan kehidupan ni dari segi material semata-mata, dia akan langgar perintah Allah. Allah. Bisnes kau buka sikit kan. Tunjuk ramai tunjuk beli. belanja sikit. Belanja Bahasa sikit. budak-budak Payung BB ni. kan, payung leg contoh. Macam pernah kena je. Tak ada, bukan sebab memang dah bergaul dengan dia orang dekat apa kan. Betul, lanja kan, sikit. kau skema pisang itu lah kan. Makcik-makcik kampung kau jual pisang tak kan. faham betul. Pisang itulah dia orang. Payung, pisang. Baik, jadi itu. Kalau kita memfokuskan bisnes itu hanya kepada material. Tapi sebenarnya arahan Allah nak menguji. Allah nak menguji. Maknanya hari lain tak ada ikan, hari Sabtu saja ada ikan. Maka nak taat ke ataupun nak material? Ketaatan itu akan memberikan harta yang abadi, keredaan Allah. Tapi kalau ikan, makan, habis dah. Sama juga dengan bisnes. Once bila kita meletakkan, saya nak membina prinsip yang Allah suruh dalam bisnes saya, walaupun peringkat awal mungkin pelanggan ada ke benda pelanggan ni sebenarnya subjektif. Sebagaimana yang Tuan Haji sebut, tak semestinya kalau kau tak payung, kau tak untung. Kerana banyak lagi konsep-konsep yang lain, dan Islam memang suruh kita mencari kreativiti sebanyak mungkin, dengan syarat benda itu memang selari dengan apa yang Allah dan Nabi suruh. Banyak sebenarnya. Tapi kita terfokus, dan mungkin benda tu kita terpengaruh dengan barat ataupun dengan budaya-budaya yang kurang sihat dan seumpamanya. Betul. Percayalah. Maka sebab itu bisnes memang benar-benar satu ruang yang kita ada peluang besar untuk membina tauhid sebenarnya. Ada ujian. Allah akan uji, Allah akan uji dengan sesuatu yang kita mampu buat. Ayat motivasi pun saudara-saudara penonton-penonton memang dah hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan kamu kecuali pada perkara yang kamu mampu untuk buat. Maknanya kita tengok bisnes, kadang-kadang bila kita lahir-lahir je tengok orang dah kaya raya, tapi kita tak tahu pengorbanan dan perjuangan hidup dia bertahun-tahun. Dan kita kena ikut sunnah dia. Yang dia berkorban, dia mengalami untung rugi, kemudian dia merangkak dan seumpama sampailah dia menjadi sehebat itu. Betul. Maka kita kena ikut dia punya flow itu. Yelah, kadang-kadang bila orang yang berniaga ni, kita nampak yang senang. Kita tidak melihat kesukaran dia. Betul. Orang selalu jumpa kan orang yang berjaya. Dulu pun saya macam tu juga, Cik Man. Bagi tips. Macam mana you berjaya, bagi tips. Kita tak tanya pun, boleh tak you explain apa benda yang paling mencabar, macam mana you jatuh, macam mana you bangun semula. Orang tak melihat benda tu. Okey, apa pun Cik Man, apa yang kita nak bisnes, tajuk kita malam ni adalah sama ada bisnes ni yang kita nak bawa kekayaan ni adakah membawa kepada syurga ataupun bawa ke neraka, kan? Adakah anda rasa ke mana anda bawa bisnes anda ni? Anda bawa ke syurga ke ataupun, yelah, of course lah kita tak nak kan. Kalau kita tanya siapa nak pergi neraka, takkan dia nak angkat tangan. Yelah. Kan orang mesti semua nak pergi syurga. Jadi macam mana pula pendapat Cik Man ni? Mungkin ni soalan-soalan kita dah hujung-hujung ni sebab masa mencemburui. Jadi saya nak anda stay fokus, dengar sampai habis. Bila kadang-kadang kita nak dapat ilmu Cik Man kan, dia kena pandai mula dan kena pandai habiskan. Tak nak sekerat-sekerat. Okey, macam mana pula pesanan kepada mereka usahawan di luar sana? Bagaimana cara dia nak jaga keberkatan dia? Sebab dia buat bisnes ke, sama ada dia menjalani kehidupan ke, macam mana kita nak jaga keberkatan hidup? Adakah kita hanya perlu jaga keberkatan tu hanya datang dengan menjaga orang tua, ataupun hanya dengan Allah Ta'ala, ataupun macam mana rangkuman berkah yang Cik Man boleh bagi tahu kita malam ni? Baik. Pertama sekali kita nak definisikan maksud berkat. Masyarakat kita didefinisikan berkat ni apa? Ada setengah dia fikir berkat ni ajaib. Air ni Tuan Syekh minum tadi ada balance Tuan Syekh.
Minum berkat ni kan. Minum boleh terbang. Setengah orang macam tu. Ni kursi tadi Tok Guru duduk ni, ya Allah, kursi ni jangan duduk lagi dah. Balut, lepas tu letak dekat muzium. Maknanya berkat itu keajaiban. Dan dia mungkin hak milik orang-orang yang tertentu. Sedangkan Islam itu bersifat universal. Sebenarnya berkat ini boleh diusahakan oleh mana-mana orang, oleh mana-mana manusia, kerana Allah Maha Adil. Cuma tinggal lagi kita nak buat tak buat je untuk cari keberkatan. Contoh kita sendiri mungkin seorang hamba yang pendosa. Kita nak bina keberkatan dalam hidup kita sendiri. Okey, tak ada masalah, boleh sahaja. Bukan nak tunggu kita jadi tuan syekh ke, ataupun nak tunggu seorang wali nak usik batang tubuhnya kemudian kita usap-usap, tak. Tapi dengan cara apa untuk kita berkat? Secara mudahnya ikut SOP yang Allah tentukan. Termasuk dalam bisnes. Bagaimana keberkatan dalam bisnes? Adakah keberkatan dalam bisnes itu mesti menjual kayu koka sahaja, ataupun benda-benda yang terdapat pada zaman Nabi sahaja? Jadi maknanya benda-benda moden, buah-buahan moden yang tak ada di zaman Nabi. Oh, kau jual buah durian tak berkat lah, aku kurma. Tak. Bahkan orang yang menjual durian yang ada kejujuran lebih mulia dan lebih tinggi keberkatannya bagi dia yang menjual kurma tapi dengan cara menipu. Sebab Nabi ni dia hidup, dia bukan nak bagi tahu pasal literal perkara ataupun material sesuatu perkara tu, tapi Nabi nak bagi tahu konsep. Jadi ditakdirkan Nabi Cara hidup di sebuah dia. kawasan yang ada kurma. Jadi kalau Nabi kata jangan jual kurma dengan menipu, bermakna jangan jual strawberry menipu. Sama je. Konsep dia tu, kita ambil daripada konsep. Menjaga kebersihan, Nabi menggunakan sugi. Maka apa saja alat yang boleh menyebabkan kita menjaga kebersihan gigi, maka itu adalah sunnah. Walaupun guna kodomo lain. So benda-benda yang macam ni kita kena faham. Manis lah tu Cik Man. Kodomo lain. Reese's strawberry. Dia ambil anak punya. Anak kan? punya salah. Kan budak-budak Salah kecil kan. Okey. So sampai mana tadi Tuan Najib? Dah kodomo lain aku dah lupa dah. Konsep. Konsep. Tak, Konsep. soalan dia tadi tentang Keberkatan. keberkatan. Baik. Bab bisnes, harta, nak kaya, silakan. Tafadhal. Tak ada masalah. Cita-cita saya nak beli kereta berderet, lepas tu kan rumah berderet, bertingkat-tingkat, bercawangan apa semua, tak ada masalah. Tapi keberkatan dalam harta itu mesti jaga. Ada tanggungjawab yang kita mesti tunaikan daripada dan terhadap harta. Lepas tu Nabi ada sebut dalam satu hadis Tuan Najib, la tazalu qadama abdin, tidak akan bergerak kaki manusia di akhirat nanti kecuali setelah ditanya beberapa soalan SPM. Nak pergi mana? Nanti dulu stop. Nak tanya dulu kau sihat, kau pergi mana? Kemudian dulu umur panjang buat apa? Dan salah satu dulu harta. Bab harta ni Allah tanya dua sub question. Yang pertama sumber okey ke tak okey? Oh, sumber saya halal ya Allah. Belum lepas lagi. Dah halal sumber, dah banyak kumpul duit, bayar zakat ke tak? Itu. Ini hint yang Cik Man nak bagi bahawa antara fungsi, antara faktor yang boleh menjaga keberkatan harta itu, maka kita tunaikan tanggungjawab daripada harta. Antaranya membayar zakat. Itu semua makruf. Betul. Maknanya kita katakan dalam harta orang kaya ada bahagian untuk orang yang miskin, supaya kita hidup manusia ni sentiasa ada perkongsian antara satu sama lain. Bukanlah kita penat-penat cari duit tu, kita ada 2 juta tu kita nak bagi. Dia 2.5%. Itu salah satu contoh. Betul. Sebab tu Nabi bila dia mengutuskan Muaz bin Jabal sebagai duta, ambassador ke Yaman, maka Nabi kata, okey, suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian semayang. Nabi bila dah selesai semua, ambil harta di kalangan orang kaya untuk diberikan kepada fakir di kalangan mereka. Bermakna ada perkongsian dekat situ. Maka itu ada keberkatan. Zakat itu sendiri akan menumbuhkan. Dan zakat itu tidak mengurangkan harta. Nabi sebut, tidak kurang harta itu dengan sedekah. Percayalah tuan-tuan. Cik Man sendiri pun baru nak merangkak, nak bertatih dalam bisnes ni, kadang-kadang kita bimbang rugi. Dan kita bimbang apabila kita memberi, tapi sebenarnya banyak keajaiban. Paling kurang pun sampai satu masa kita nak bagi infak pada seseorang, walaupun kita tak dapat kata respon ataupun pulangan dari segi material, Allah akan menurunkan ketenangan hati yang kita rasa tenang. Betul. Sebab itu penonton sekalian, bila sebut tentang berkat harta, ada orang dia ada simpanan RM10, dia rasa cukup. Ada orang ada 10 juta rasa tak cukup. Sebenarnya bukan dari segi material duit ataupun kuantiti, dari segi hati. Sebab bila sebut tentang berkat, dia ada connection yang begitu kuat antara jiwa seorang hamba dengan Allah. Sejauh mana dia mengikut arahan Allah dalam menguruskan harta dia.
Maka jangan lupa ketika memberikan kekayaan dari segi harta, maka kena tumpahkan juga kemewahan itu dalam jiwa kita, insya-Allah. Okay. Nah, nampak tak? Nampak kenapa? Menjawab tak soalan-soalan yang mungkin malam dia orang terfikir kita tak boleh nak jawab semua soalan. Betul. Tetapi at least you dapat sesuatu yang berharga malam ni. Kan? Dan sebagai penutup kita, ending kita nak buatkan kesimpulan. Kan tadi kita berniaga, kita nak kaya, sama ada benda ni nak bawa kepada dunia, bawa kita ke syurga, ataupun jangan sampai kita terpesong dan kita tak sedar rupa-rupanya bila kita meninggal besok di yaumil mahsyar kita ditakdirkan berada dalam neraka. Nauzubillah, kita tak nak. Jadi apakah pesanan terakhir Cik Man kepada mereka ni, bagaimana kita betul-betul nak make sure, nak pastikan apa yang kita ada. Dan saya rasa malam ni kita sesi ni muhasabah diri juga. Yalah, Bukan pada dia pun, pada kami sendiri, saya sendiri pun di sini, kita nak muhasabah apa yang kita nak kena perbaiki supaya landasan bisnes kita ni, orang kata dunia ni adalah membawa jambatan kita ke akhirat. Kita nak cemerlang dunia ni, kita juga nak dapat rizak yang cemerlang kat sana. Kalau syurga tu, kita nak syurga level Firdaus. Jadi apakah lagi yang perlu mereka lihat ataupun perlu titik beratkan supaya bisnes ni insya-Allah satu hari nanti bawa ke syurga? Saudara penonton yang Cik Man kasihi, apabila Saidina Ali ataupun persoalan yang dikemukakan kepada Saidina Ali ataupun Saidina Ali ada membuat comparison, perbandingan antara harta dan ilmu. Apa-apa hal kita mesti ada ilmu lah. Maka Saidina Ali memberikan perbezaan yang banyak. Harta sekian-sekian, ilmu sekian-sekian. Harta ni kamu kena jaga dia letih, kena risau, ya Allah ada orang rompak ke tidak. Ilmu ni ilmu yang jaga kita. Sebab dengan ilmu ni kita dapat jaga keselamatan, nak pasang CCTV ke contohnya, ada pengawal. Harta ni bila dibelanjakan dia semakin kurang. Harta bila dibelanjakan semakin kurang. Ilmu pula bila dibelanjakan dia semakin bertambah. Maknanya bila kita bagi ceramah, bagi ilmu pada orang, tiba-tiba kita buka sesi soal jawab, soalan dia tu benda yang kita tak pernah terfikir dan akhirnya memaksa kita untuk menjawab. Dan bila memaksa kita, dia akan melekat dekat sini. Tapi akhirnya walaupun harta tu semakin belanja semakin kurang, tetapi kalau kita menguruskan harta dan membelanjakan harta berdasarkan ilmu, maka kita boleh menjana harta yang lebih banyak daripada harta yang kita telah keluarkan. Maka sebab itu Cik Man pesan pada diri Cik Man yang banyak kelemahan dan juga berkongsi pesanan kepada penonton-penonton yang banyak kelebihan. Dalam usaha kita untuk mengumpul harta, teruskan. Dalam usaha untuk berbisnes, teruskan. Dalam usaha untuk mengembangkan empire, teruskan. Tapi jangan lupa untuk menjadikan perisai untuk memelihara perkembangan bisnes ataupun harta kita itu dengan ilmu yang kita ada dan juga dengan iman yang akan menjaga ilmu tersebut. Sebab ilmu ni, iblis juga berilmu. Okay? Iblis juga berilmu. Tetapi iblis tidak beriman ataupun tidak mempunyai akhlaknya. Maka sebab itu dalam surah Al-Mu'minun, sekali lagi Cik Man petik, orang yang benar-benar berjaya adalah mereka yang ada sifat keimanan itu. Ya, maka betul. bila dia beriman, dia akan yakin bahawa Allah, percaya tak pada Allah? Percaya. Bila percaya pada Allah, mesti percaya pada apa yang Allah suruh. Iaitu bukan semata-mata percaya. Ada orang dia percaya dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku percaya kau ada. Tak apa, aku tawakal. Tak. Kalau percaya pada Allah, apa yang Allah suruh? Kena beriman dan kena keluar rumah buat kerja juga. Dan cari duit banyak-banyak. Dan bila dah banyak, bayar zakat balik. So itu kita punya rotib sebagai seorang yang beriman. So tak ada masalah sebenarnya. InsyaAllah Cik Man doakan dan juga mohon penonton doakan untuk Cik Man. Semoga kita mungkin tak pergi Palestin, mungkin kita tak pergi sempadan Syria, tapi kita tetap ada saham untuk berjihad dalam bidang ekonomi. Kerana ekonomi salah satu daripada sumber, keuangan salah satu daripada sumber untuk kita membina jihad kita, mempertahankan umat Islam secara khususnya dan dunia secara keseluruhannya. InsyaAllah. Okay, so itu adalah kupasan ataupun ilmu yang diberikan oleh Cik Man pada malam ni kan. Saya rasa anda patut menghargai benda yang Cik Man dah perkatakan tadi. Ambil dia, pegang sebagai azimat kita. Dan kalau anda lihat balik tadi, benda beberapa kali saya nampak apa yang Cik Man cakap adalah ilmu. Ilmu lagi banyak kita cari, dia semakin berkembang. Dan ilmu ni pula nak pelihara dia tadi dengan keimanan kita.
Okay, sebab itulah juga saya nak bagi tahu penonton kenapa kami walaupun hari tu kita dah jalan ke RPM yang kelas yang terakhir untuk hujung tahun ni, kami buka satu lagi kelas untuk memberikan anda ilmu. Yang insya-Allah dengan ilmu ni boleh bawa bisnes dia lebih dengan izin Allah dengan lebih jauh. That's why kita bawa kali ni percuma je. Kita tak ada nak charge apa-apa, tak payah bayar apa-apa, you all layak. Masuk kelas, dapatkan e-book panduan macam mana kita nak kuasai Facebook. Kan, di website kita iaitu di naktarikpelanggan.com. Nanti dah habis, nanti baru korang masuk. Okay, sekarang tak payah. Sekarang ni kita nak mintakan supaya Cik Man boleh menutup sesi kita malam ni dengan bacaan doa. Siapa kat sini dah ready dah? Okay, so bila kita berdoa ni betul-betul angkat tangan. Angkat tangan, serah diri pada dia. Kerana Cik Man saya nampak dia orang berdoa kan, setengah orang macam malas. Kan, padahal kita nak menadah ni Allah Ta'ala nak angkat tinggi-tinggi. Kan level dia kalau boleh memang kita tadah betul-betul berharap jadi hambanya yang paling rendah, jadi macam gelas yang kosong. Tadahkan tangan ni betul-betul. Saya minta anda kat rumah sana tadah tangan doa untuk kita bersama-sama mengaminkan doa yang kita minta Cik Man untuk sama-sama bacakan khas kepada kita semua pada malam ni. Jadi saya persilakan kepada Cik Man, tafadhal untuk bacakan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahmanir Rahim. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li ya jami'il Allah. muslimina wal muslimat wal Amin. mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. ya Allahumma Allah. inna na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla al maut Amin. wa rahmatan 'inda al maut Amin. wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. ya Allahumma Allah. hawwin 'alaina fi sakaratil maut Amin. wan najata minan nar Amin. wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. kurniakanlah kami kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Kurniakanlah kami usaha yang kami tidak akan berputus asa padanya. Amin. Kurniakanlah kami ketakwaan yang berpanjangan yang dapat memelihara kami. Dan kurniakanlah kami harta dan kekayaan yang dapat kami gunakannya untuk berinfak dan juga berjasa pada agama ini ya Allah, dan juga kepada seluruh masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Jadi saya nak beritahu anda itu saja untuk sesi malam ni. Lepas ni kita ada pesanan daripada kita punya host untuk beritahu, sebab kita hadiahkan dia ni Cik Man, buku ni percuma, buku terbaru, the latest karya kami di Momentum yang ke-7 yang kita nak beri kepada anda. Jadi saya nak anda stay. Lepas ni host akan umumkan siapakah yang akan layak memenangi buku ni. Apa pun Cik Man, saya nak ucapkan terima kasih. Saya mewakili juga tim Momentum Internet ucapkan terima kasih kepada Cik Man kerana sudi Sama-sama. hadir bersama-sama kami menjayakan rancangan. Korang semua ucaplah terima kasih kepada Cik Man Okay, kerana memberikan janganlah kan takut dia komen pisang lah apalah, apa lagi bahasa-bahasa BBNU ni kan. Tak tahulah apa bahasa banyak kat situ. Terima kasih kembali. Terima kasih insya-Allah kepada anda kerana memberikan komitmen, dan lepas ni saya akan serahkan kepada host. Host akan bagi tahu apakah benda yang kita nak bagi percuma, apakah kita nak berikan lagi banyak lagi bonus-bonus, especially untuk kelas kita onlinekan bisnes anda yang kita berikan secara percuma kepada anda di naktarikpelanggan.com. Itu saja, saya serahkan kembali kepada host. Assalamualaikum.